Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan bawa awak untuk lihat satu cerita, satu video yang berkaitan dengan tajuk kita iaitu Dasar Pembangunan Nasional. Walaupun ini secara STPM, inilah standard awak KSSM. Kalau dulu kita belajar Dasar Pembangunan Nasional ni semasa STPM. Tetapi Dasar Pembangunan Nasional ni kita belajar sekarang ni di peringkat SPM. Baik, mari kita saksikan dulu video berkaitan dengan Dasar Pembangunan Nasional. Okey, ini adalah Dasar Pembangunan untuk awak belajar. Okey, Dasar Ekonomi baru tadi telah berakhir dan digantikan dengan Dasar Pembangunan Nasional. Dasar Pembangunan Nasional digantikan dengan Dasar. DPN ini telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia pada 17 Jun 1991. Masa itu, dan dia dikenali sebagai Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua RRJP 2 1991 sampai 2000, 20 tahun juga. Yang dulu adalah RRJP 1. Kalau tengok tadi RRJP 1 iaitu di bawah DEB. Tapi sekarang ni di bawah Dasar Pembangunan Nasional. Okay, ini adalah strategi pelaksanaan DPN. Semua strategi dia mengurangkan dan menghapuskan ketidaksamaan sosial dan ekonomi negara dan menggalakkan perkongsian secara lebih adil. Maknanya kekayaan negara ni diagihkan tanpa lagi berasaskan kaum, supaya masing-masing mendapat habuan masing-masing. Kita dah membincang tentang integrasi nasional dalam video kita terdahulu, di mana masyarakat yang progresif juga perlu diwujudkan demi menikmati kesejahteraan negara kita, gunakan sumber negara kita sebaik mungkin supaya budaya kerja berdisiplin dan produktif dapat diperkukuhkan. Selain pada itu juga, sains dan teknologi ini menjadi satu teras dalam perancangan dan pembangunan sosial ekonomi. Okay? Niat membasmi kemiskinan, mengimbangi keseimbangan kaum, kemudiannya integrasi nasional, dan sekarang ni sains dan teknologi. Inilah antara dasar-dasar pembangunan nasional. Apakah pendekatan baru yang digunakan oleh DPN? Dia mengambil kira kemajuan
Yang dicapai setakat di bawah DEB, dia kaji tentang kekuatan dan kelemahan dan seterusnya membuat penambahbaikan. Okey, ini adalah tujuan dimensi baru berbanding dengan DEB tadi. Dia penekanannya lebih kepada strategi pembasmian kemiskinan untuk menghapuskan kemiskinan di kalangan golongan termiskin. Golongan termiskin. Okey, kalau awak tengok di situ, awak dapati bahawa golongan termiskin tadi menjurus kepada menghapuskan kemiskinan di kalangan golongan miskin. Okey, dan juga melihat garis panduan tadi, dia orang buat kajian dan seterusnya bahawa isi rumah yang punya pendapatan 370 sebulan dikira sebagai miskin di Malaysia. Jadi golongan ini pada masa itu dikaji ada 143,000 isi rumah yang tergolong dalam golongan miskin. Pendekatan lain Pendekatan lain ialah menumpukan perhatian kepada pembangunan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Maknanya dibuat khas untuk Bumiputera supaya Bumiputera dapat mengekalkan kegiatan ekonominya. Di samping meningkatkan penekanan kepada sektor swasta untuk melibatkan diri dalam proses penyusunan semula masyarakat dan bagaimana manusia telah digunakan tenaganya sebaik mungkin. Inilah usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai wawasan 2020. Tahun lepas dah 2020, capai ke tak capai. Peranan sektor swasta, apakah mereka berjaya menyusun semua masyarakat, adakah negara kita berjaya dan membasmi kemiskinan golongan termiskin. Adakah masih berjaya? Okey, wawasan 2020 tidak berjaya. Kerana apa? Kerana berlakunya pandemik COVID-19. Walaupun serampang dua mata DPN ini menggalakkan pengembangan sumber-sumber negara, tetapi masyarakat masih lagi berada pada tahap yang tidak seimbang. Sepatutnya semua kaum mesti lengkap melengkapi antara satu sama lain untuk mencapai hasrat wawasan 2020. Tengok juga peranan sektor swasta ini, kan, sudah diperluas. Contohnya apa sekarang ni? Syarikat-syarikat. Okey, peranan kepada bagaimana sektor swasta tadi telah berjaya kemiskinan tegar dapat dikurangkan, mengurangkan kemiskinan relatif tadi seperti bagaimana perancangan yang telah dilakukan, zon pembangunan pertumbuhan kawasan setinggan juga diwujudkan bagi mengawal bangunan bandar untuk kawal mereka. Rakyat termiskin, susun semula masyarakat. Ini antara perkara-perkara yang dilakukan dalam progres DEB dan DPN. Ya. Ini fokus kepada DPN. Kontrak diberikan kepada para peniaga kecil dan sebagainya. Masyarakat yang disusun semula. Bumiputera, bukan Bumiputera. Ya. Peranan agensi lain seperti PNB, ASB, ASN yang telah ditambah baik. Jadi kesimpulannya, DPN akan meneruskan usaha-usaha mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi bukan sahaja di kalangan kaum etnik tetapi juga di antara golongan yang kaya dan miskin. Ya.
Ketidakseimbangan ekonomi ini akan dapat dikurangkan berasaskan prinsip pembangunan seimbang. Kita akan bincang nanti dengan lebih detail di dalam Google Meet yang akan kita tengok bersama nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.